أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak membantu kita, memberikan segala nikmat dan kemudahan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita masih lagi dapat menikmati segala kurniaan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan semestilah kita sepatutnya menunjukkan rasa syukur dengan merapatkan diri kita dengan Allah, merapatkan diri kita dengan agama, dan muhasabah diri, melihat kembali kehidupan kita selama ni, adakah kita termasuk dalam hamba-hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah, ataupun kita hanya setakat pakai kenikmatan yang Allah bagikan tanpa kita mensyukuri, ya. Jadi perlulah kita sentiasa memuhasabah diri dan memperbetulkan kedudukan kita daripada satu masa ke satu masa. Keduanya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Arafah. Ya, hari ini saya percaya semua tuan-tuan dan puan-puan menunaikan puasa Hari Arafah. Kita di Malaysia, ya, kita puasa Arafah kita tidak mengikut uh, apa Mekah, ya. Kita mengikut daerah, mengikut tempat kita yang bermula daripada hari ini, dan insya-Allah besok kita akan mengerjakan ibadah, ya, hari raya Aidil Adha seperti biasa, dan kami mengambil kesempatan untuk mengucapkannya selamat Hari Aidil Adha kepada semua rakan-rakan kita. Pagi ini nampaknya tidak berapa ramai dalam kumpulan ni. Kemungkinan dah ramai mula mengatur langkah untuk balik kampung dan sebagainya, ya. Walau macam mana pun, kita akan buat rakaman, dan kita telah memulakan dengan buat rakaman. Saya akan juga mute-kan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk mengelakkan sebarang bunyi gangguan daripada bunyi luaran lah, ya. Besok kita tidak berkelas lah, ya. Besok dan juga Jumaat. Besok hari Khamis dan Jumaat kita akan tangguhkan kelas kita di pagi ini, dan ramai di antara dan kelas-kelas yang kita adakan pada hari Khamis, Jumaat juga kita tangguhkan, ya. Khamis, Jumaat dan kemungkinan Sabtu pun, ya, Sabtu. Okey, so saya teruskan perkongsian. Pertama sekali, kita berkongsikan apa yang telah kita bincangkan semalam, iaitu simpanan dalam print screen tu. Kita semalam membincangkan kalimah yakhda'una, ya, sekali dengan wama sebelum itulah, ya. Sebab wama tu ma tu harfu nafiah yang menidakkan yakhda'una, jadi biasanya kita akan bincangkan sekali, ya. Kalau tidak dia tergantung, ya. Sebab
Yakhda'un ni telah dinafikan oleh kalimah ma tu. Biasanya kita akan bincangkan sekali. Sebab tu di sini kita membuat pembentukan kalimahnya, kita masukkan wama kepada yakhda'una, ya, yakhda'una, dan kita telah memberikan terjemahan dia, iaitu dan tidaklah mereka menipu, ya, tidaklah mereka menipu. Jadi uh, okey, sebelum tu kita telah mengupas kalimah yakhda'una tu dengan pertama kita pecahkan kepada komponen dia. Ada dua komponen, yakhda'u dengan waw nun, ya. Yakhda'una tu adalah kata kerja dia, waw nun tu adalah pelaku dia, fa'il dia, ya. Jadi kita terangkan dia sebagai yakhda'u tu ialah fi'il mudhari' maklum wazan satu marfu'. Lepas tu waw nun tu ialah fa'ilnya, dan fa'il muzakkar ghaibun jamak yang marfu' juga, ya. Nah, dan kita pecahkan, teruskan dengan pembentukan kalimah. Yakhda'una bermula dengan 3 huruf akar, qa, dal dengan ain. Kita sambungkannya untuk menjadikan kata dasar jadi khada'a. Khada'a bermakna menipu, ya, dalam kata kerja. Dia tidak ada fa'il lagi dan tidak ada masa. Dia hanya kata makna yang asas saja, ya, iaitu makna kepada perbuatan. Itulah yang dinamakan apa, kata dasar, ya. Kemudian untuk membentuk kalimah di dalam Quran tu, kata dasar ni perlu ditukarkan kepada kata terbitan dulu, ya. Kata terbitan mana dia terbit daripada kata dasar tu, apa dia? Apakah kalimah yang pertama yang terbit daripada kata dasar dengan mengikut acuan-acuan yang tertentu, ya. Itulah dinamakan kata terbitan. Jadi dalam konteks ini, khada'a ni mengambil acuan yaf'alu. Kenapa yaf'alu acuan dia? Ain baris atas tu kerana dal ni baris atas. Huruf yang kedua tu baris atas tu, kita mengambil acuan yaf'alu untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni ada 3 acuan, ya. Fi'il mudhari' maklum wazan satu ni ada 3 acuan. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu, dan ada yaf'ulu, ya. So yang mana satukah kita mau gunakan, dia bergantung kepada kalimah yang kita nak bincangkan tu. Huruf yang kedua tu baris atas ke ataupun bukan baris atas. Kalau dia baris atas, jadi kita ambil acuan ain tu baris atas, jadi acuan yaf'alu. Kalau kita ambil acuan yang lain, dia tak boleh jadi kalimah tu, ya. Dia tak boleh jadi kata terbitan tu. Sebab tu dia kena selaras, ya. Acuan dengan kalimah mesti selaras, ya. Selari lah, ya, selari, ya. Jadi yakhda'u adalah kata terbitan, dan dia telah ada makna dalam kata terbitan. Dia sudah mempunyai fa'il dia dan ada masa dia sekali, berbanding dengan kata dasar, ya. Kata dasar tidak ada fa'il dan tidak ada masa, ya. Sebab tu dia kena terbitkan, dia kena tukar kepada kata terbitan dulu, ya. So kata terbitan dia ialah dia, fa'il dia ialah dia, perbuatannya ialah menipu, dan masa dia ialah sentiasa. Inilah 3 elemen dalam kata kerja. Ada fa'il, ada perbuatan, dan ada masa. Apa tak boleh masuk? Apa? Okey. Dan dari yakhda'u masih lagi singular, ya. Fa'il dia masih lagi mufradah, iaitu tetapi di dalam ayat tu dia ada waw nun, jadi kita tambah yakhda'u tu kepada waw nun.
jadilah yakhda'una. Jadi bila yakhda'una tu kita sudah boleh menterjemahkan dia sebab fa'il dia sudah jamak, ya, ramai. Jadi fa'ilnya adalah mereka, perbuatannya menipu, masa dia ialah sentiasa. Jadi yakhda'una, makna dia mereka sentiasa menipu. Okey. Tetapi ayat tu dia nak menerangkan bukannya mereka menipu, tapi dan tidaklah mereka menipu. Jadi kita masukkan kalimah sebelumnya itu wama. Kalau tidak nanti dia tergantung, ya, perkataan tu. Jadi kita masukkan wama sebelumnya, iaitu wa ni ialah dan, ma tu adalah harfun nafi, bermakna tidaklah. Jadi sekarang ni wama yakhda'una bermakna dan tidaklah mereka menipu, ya. Okey. So hari ini kita sambung seterus ayatnya. Saya telah sediakan di dalam leksi Logos, iaitu ayat, ya, sepenuhnya kepada ayat 9 tu, yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ya. So kita fokuskan sekarang ni kepada kalimah selepasnya, iaitu illa anfusahum. Takkan sikit. Yang ni, ya. Illa anfusahum. Kita kena bahaskannya sekali lah. Ya, illa anfusahum. Ada dua kalimah tu. Illa adalah kalimah yang ketujuh. Anfusahum adalah kalimah yang ke-8. Ya. Cuba kita cek balik, ya. Ini pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul lah, ya. Illa tu adalah kalimah yang ketujuh, anfusahum ke-8. Apabila kita membincangkannya, dia kena bincangkan sekali, ya. Kalau tidak dia tergantunglah, ya. Kita tergantung mana dia tu. Jadi bunyi ayat dia tu akan cacat, ya. So kena bincangkan sekali. Dan sebenarnya dia juga perlu dibincang sekali dalam konteks wama yakhda'un ni. Ya. Dia adalah sebenarnya dalam konstruk, ya, wama yakhda'una illa anfusahum tu, dia kena bincangkan sekali, ya. Semalam kita sudah bincangkan wama yakhda'una. So hari ini kita akan bincangkan illa anfusahum pula. So illa tu apa dia? Kalimah illa. Illa ni biasanya kita, kalau kita selalu tengok terjemahan, dia akan memberi erti kecuali lah, ya. Kecuali. Jadi dalam bahasa Arab, kecuali ni apakah konsep dia, ya? Kecuali ni ialah untuk mengasingkan sesuatu tu daripada kumpulannya, ya. Sesuatu tu daripada uh, kumpulan, sama ada kumpulan dia sendiri ataupun kumpulan yang lain. Itu dia konsep illa ni, ya. So cuba kita lihat beberapa maklumat daripada digital Al-Quran yang kita biasa gunakan, iaitu kita clearkan drawing ni dulu, ya. Kita pergi ke Quran, tafsir dan perkata tu. Kalau kita tengok di sini dalam ayat ini, ayat ke-9, kita tekan illa, ya. Ini illa tu kita akan dapati dia kata dalam ini, dalam bahasa Melayu lah, partikel
pembatasan, ya, partikel pembatasan. Uh, Tafsir dan perkata ni dia tidak beri dalam bahasa Arab. Jadi kita pun tak berapa clear lah, ya, apa yang dimaksudkan partikel pembatasan. Dia bagi makna kecuali, ya. So untuk mengemaskan lagi, kita boleh bantukan dengan tengok di arabiccorpus.com, .com lah, ya, arabiccorpus.com. Yang ni saya buka Quranic arabiccorpus.com tu. Dia okey, ni dia. Kalau kita tekan di sini illa, ini ya, wa ma yahda'una illa. So kita tekan di sini, so dia akan bagikan uh, maklumat, ya, berkenaan dengan illa. So di sini dalam ni dia bahasa Inggeris dipanggil restriction particle. Jadi partikel dalam tafsir dan perkata tadi dikatakan partikel pembatasan tu bermakna yang ni lah, restriction partikel, ya. Kalau kita melayukan ni sama tak dengan uh, dengan tafsir dan perkata tadi? Cuba kita tukar ini translate to English. Oh ya, dia sudah bertukar ni, ya. Nanti kita kena tukar balik ke bahasa Melayu. Language, ambil Melayu. Direct detect language. Lepas tu kita pilih choose another language, iaitu Malay. Melayu. Melayu tu Malay lah agaknya. Okay. Translate. Okay. Sini dia translate partikel sebagai zarah. Ya, kita jangan ikut dia lah. Kita maintain partikel. Tadi dia kata partikel pembatasan. Ya. Ataupun kita partikel sekatan. Ya, itu bahasa Melayu dia. Ya. Kemungkinan bahasa Melayu pun kadang-kadang kita tidak berapa jelas juga, ya. So yang jelasnya ialah kita kena faham konsep dia, ya. So kita tukar balik sini ke bahasa Inggeris. Choose another Malay, reset. Okay, cuba reset lah, sama ada dia boleh balik ke English. Okay, tengok sini, translate to Melayu. Kemudian nak tukar ke bahasa Inggeris, Google Translate. Never translate to a page is not detected. So kita ambil English lah. Di sini. English. Okay, dia tukar balik kepada translate. Okay, kepada dia back to English lah ni. Ya. Tapi masalahnya di sini dia tukar ke English, dan yang ni pun dia tukar pada English. Ini kita nakkan Arabic dia, ya. So kita keluar daripada ni, kita pergi kepada original dia, ya. Original kita keluar daripada muka surat ni. Yang kita nak tengok ni bahasa Arab dia di sini, ya. Yang ni, iaitu dia kata jenis ni dalam Arab dia lah adat hasrun. Adat hasrun, ya. Adat hasrun. Ini jenis dia. Jadi bahasa Inggeris dia restriction particle. Makna dia ialah kecuali, dan dalam bahasa Arab dipanggilkan adat hasrun. Itulah illa, ya. So kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengikuti program kita, mungkin kita boleh
ambil peluang ni untuk memperkenalkan illa ni, dia adalah dalam dua konteks, ya. Satu, kita boleh gelar dia adat hasrun. Yang dua, kita panggil dia adat istisna. Istisna, ya. Istisna, saya dah typekan tadi dekat Lexilogos, ya. Adat istisna yang ni, ya. Jadi kita kopikan yang ni untuk kita bawa kepada uh, korpus maklumat di sini, dan kita tampal dia kat sini supaya dia menambah lagi, ya. Ada dua fungsi illa ni, sama ada dalam bentuk istisna ataupun hasrun, ya, hasrun. Okey, so kita gunakan text feature, ambil text dan kita tampal dia kat sini lah, copy dia. Ini sebagai kalau letak belah bawah pun boleh, ya. So bermakna apa? Sama ada dia kita panggil dia adat hasrun, adatun hasrun, ataupun adatul istisna, ya. Istisna ialah huruf pengecualian lah, ya. Restriction particle ni bahasa Melayu dia huruf pengecualian, ya. Okey, mungkin terlalu awal untuk berkongsikan apakah beza adat hasrun dan adat istisna, tetapi tak mengapa, ya, kita kongsikan ilmu tu. Nanti tuan-tuan mungkin boleh selidik dia dengan lebih baik lagi, ya. Okey. Nah, untuk memahami adat hasrun dengan adat istisna ni, kita kena mengetahui apakah yang dikecualikan, ya. Apakah yang dikecualikan, ya. Mungkin kita balik kepada ayat tadi, iaitu illa anfusahum ni, apakah yang dikecualikan tu ialah anfusahum, kalimah selepas kalimah illa tu. Itu dipanggilkan ya, perkara yang dikecualikan, ya, iaitu saya ambilkan arrow untuk membantu, ya, iaitu ini dia. Yang ini tu dipanggilkan yang dikecualikan tu. Jadi illa kecuali anfusahum. Jadi anfusahum tu menjadi kalimah yang dikecualikan. Yang dikecualikan daripada kumpulan dia yang mana? Kumpulan yang wama yakhda'uni. Tidaklah mereka menipu. Jadi yang kena tipu di sini ialah kumpulan tu. Itu dipanggilkan kumpulan yang kumpulannya. Kemudian anfusahum itu ialah yang dikecualikan daripada kumpulan, ya, kumpulan itu. So yang dikecualikan ni, anfusahum ni, dalam bahasa Arab dipanggilkan al-mustasna, ya. Al-mustasna, mungkin saya akan bantukan dengan Lexilogos tadi. Pengecualian, mana dia? Di sinilah, ya. So, kita bantukan dia, type dia belah bawah ni. Nama kalimah yang dikecualikan tu dipanggilkan al-mustasna, iaitu bermula dengan hamzah wasal, lam, lam itu qamariyah, dia ada sukun lah, ya. Mustasna, mim dengan sin, lepas tu ta, lepas tu sa yang sukun. Saya sukunkan supaya, ya, dia membantulah. Al-mustasna, non baris atas, tapi ini kita tidak letak baris. Lepas tu dia alif maksurah, ya. Al-mustasna, itu kalimah anfusahum tu dipanggilkan al-mustasna, ya. Kalau tuan-tuan nakkan baris kan tak apa, ya, nanti boleh buat sendirilah, bunyikan dia, ya. Sin tu adalah yang sukun dan sebagainya lah, ya. Mungkin untuk kali ni saya bariskanlah supaya tuan-tuan lebih jelas. Al-mustasna, ini yang dinamakan
apa yang dikecualikan itu dipanggilkan al-mustasna. Jadi kita balik kepada korpus tadi, kita masukkan dalam maklumat di sini dalam bentuk teks, ya, dan tampalkan ke sini. Inilah al-mustasna. Jadi anfusahum tu ialah dipanggil al-mustasna, yang dikecualikan. Okey, kumpulan yang di manakah al-mustasna ni diasingkan, dikecualikan tu dipanggilkan al-mustasna minhu, ya. Al-mustasna minhu. Al-mustasna minhu ni biasanya dia dinyatakan dalam ayat ataupun kadang-kadang dia implied lah. Dia implied. Kita kena faham dia dalam konteks ayat itu. Ya. So kita balik kepada Leti Logos tadi. Saya akan tambah lagi satu maklumat, iaitu al-mustasna minhu, darinya. Ya, minhu tu maknanya darinya saja. So inilah kumpulan sesuatu tu, ayat itu mengasingkannya, mengecualikan tu. So ini dipanggilkan al-mustasna minhu. Kemudian kita bawa ke tadi sama dan kita tampal sebelum dia. Ya, sebelum ambil dia teks dan tampal dia sebelum al-mustasna. So bermakna dalam ayat hasrun ataupun ayat istighna, dia ada al-mustasna minhu, ya, dan juga al-mustasna. Jadi al-mustasna minhu tu dalam mana? Di dalam komponen wama yakhda'un tu. Kalau kita arrowkan dia, dia akan ada di dalam dalam kotak wama yakhda'un tu, ya. Kumpulan tu. Kita kotakkan sebab apa? Sebab bukan nanti kalau kita buat arrow macam tu kita ingat yakhda'una pula, bukan, ya. Dia dalam konteks kotak. Kita jadi kotakkan dia dah. Sebelum illa tu. So dalam wama yakhda'un ni ada kumpulan yang dipanggilkan al-mustasna minhu. Kumpulan yang di mana anfusahum ni dikecualikan daripada kumpulan ini. Ya. So yang ni mustasna, kita kotakkan yang ni lah, anfusahum ni. Tu yang dipanggilkan al-mustasna. Dan itulah fungsi illa. Illa mengecualikan anfusahum tu daripada al-mustasna di dalam konstruk wama yakhda'una ni. Ada kumpulannya yang dia tipu, yang dia tidak tipu tu. Siapakah yang dia tidak tipu tu? Ada kumpulannya. Maknanya keseluruhan apa tu mereka-mereka ataupun apa-apa yang terlibat dengan yang tidak ditipu tu, itu dipanggilkan al-mustasna, dan kecualinya ialah orang yang kena tipu tu. Perkara yang kena tipu tu iaitu anfusahum. Itulah konteks dipanggil konteks pengecualian yang diaturkan oleh kalimah illa ni, ya. Jadi illa tu akan menentukan sama ada konstruk al-mustasna minhu dengan al-mustasna ni dalam kontrak hasrun ke ataupun istisna. Dia ada perbezaan di situ, ya. Kalau anfusahum ni dia inklusif, dipanggil inklusif, dia akan dipanggil istisna. Ya, illa ni menjadi adat istisna. Kalau anfusahum ni eksklusif, maknanya dia tidak termasuk dalam kumpulan tu, dia akan dipanggil adat hasrun. Ya, itu lebih kurang penangan hari ini yang kita boleh kongsikan untuk hari ini. Ya, untuk pengenalan saja, ya. Kemungkinan besar tuan-tuan dan puan-puan belum dapat
memahami dengan sepenuhnya, ya, tapi sekurang-kurangnya kita tidak telah pun diperkenalkan, ya. Nanti kalau kita ada masa kita akan bahaskan lagi dan kita ambilkan contoh-contoh ayat-ayat lain untuk memahami, ya, konsep hasrun dengan konsep istisna, ya. Untuk hari ini kita berhenti di sini satu, sudah 7.46. Jadi kita print screen dia macam biasa, ya, dan simpan dia dalam print apa tu, screenshot sekiranya kita mau teruskan, ya, teruskan perbincangan kita. Dan kita sekarang ni sudah hari Selasa dan besok kita akan cuti. Selasa, minggu ni kita cuti lah, ya. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kita cuti lah, ya. Dan kalau kita nak sambung pun kita akan sambung pada minggu hadapan Isnin, ya. Minggu hadapan Isnin. Yang ni saya dah simpan dalam print screen. Jadi saya boleh padamkan drawing ni. Dan saya simpan juga ayat tadi dalam Word, untuk sekiranya lain kali kita nak mengguna, kita simpan dia dalam Word. Okay, ini ayat ke-9, ya. Soal Al-Baqarah 9 tu lain kali kalau kita nak mengguna, kita ambil daripada sini je, tampal je kepada lesi logos tu, ya. Kalau tidak, kita kena type dia, menggunakan lesi logos tu. Dua-dua boleh. Okey, saya ingat itu saja. Dan sekali lagi saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua, dan teruskan usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenal, ya, kalimah-kalimah Al-Quran dan juga ayat-ayat Quran. Itu targetnya lah masing-masing nanti apabila membaca ayat Quran tu boleh menterjemahkan, ya, boleh menterjemahkan dengan baik. Bukan kita hafal terjemahan, ya. Kita boleh menterjemah sebab kita mengenal kalimah tu. Ya, so sekarang ni kita dalam proses belajar macam mana mengenal menggunakan 8 kriteria yang kita selalu kongsikan tu. Itu dinamakan mengenal, ya. Kalau tuan-tuan hafal terjemahan, itu belum mengenal lagi, ya. Itu orang kata copy and paste saja, ya. Kita tak faham, kita tahu mana tapi kita tak tahu apa dia. So kita tak nak itu mengikut cara itu. Kita nak betul-betul kenal dengan meneliti kalimah tu daripada dia, daripada wazan dia, daripada pertalian dia, daripada peranan dia, ya, pembentukan kalimah dia, dan sebagainya, dan memberi makna kepada dia. Yang tu dimasukkan dengan mengenal, ya. Dan bila kita sudah kenal, insya-Allah kita boleh menterjemahkan keseluruhan ayat itu agar dia menjadi panduan ke dalam kepada kehidupan kita, insya-Allah, ya. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.